أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله وتحية أهل الجنة. يقول الناس عادة ونقول عبادة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى هاديا وبنى البطول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فثقى الحديث وناول تنزيلا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله والظالمين. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. أما بعد قال الشيخ المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memulakan majlis, bagi yang belum niat i'tikaf, sama-sama niat i'tikaf, nawaitu hadza i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah, yang kedua tuan-tuan, marilah sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala telah memberikan kita kesempatan untuk kita hadir pada pagi ini dengan nikmat. Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan kita dengan nikmat Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan kita dengan dua nikmat ini. Allah dengan sifat Al-Qayyumiyahnya telah mengekalkan pertama kewujudan kita, penciptaan kita, dan yang keduanya Allah Ta'ala mengekalkan sifat yang Allah Ta'ala redha, iaitu Islam dan iman. Maka tuan-tuan, patut-patut sangat kita bersyukur. Hari ini kita akan kita bincang satu masalah, satu perbincangan, iaitu kita nak bincangkan tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nak lihat daripada satu aspek daripada banyak aspek daripada hijrah yang kita boleh ambil. Tiap-tiap tahun bila sampai kepada waktu bulan Muharram, kita akan bincangkan tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya kadang-kadang ada orang yang bosan dengan tiap-tiap tahun, dah 40 tahun hidup, dah 40 tahun dah dengar benda yang sama. Kan? Jadi tuan-tuan, sedangkan agama ni ialah agama yang dinamik. Islam ni ialah agama yang dinamik. Al-Quran adalah teks, ayat, kalamullah yang dinamik. Dia bukan bersifat dengan sifat linear. Sebab tu sesetengah orang yang tidak mahir, dia pening kepala apabila berinteraksi dengan teks-teks agama, iaitu Al-Hadis dan juga Al-Quran, yang menyebabkan mereka menolak agama. Sedangkan agama ini, kalau kita cukup alatnya, maka kita akan sedar bahawasanya agama ini berdiri atas satu tapak yang sangat kukuh dan berdiri dengan tiang-tiangnya yang kukuh. Sebab itulah kata pengarang Qasidah Al-Busiri, Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu, dia sebut apa? Bushra lana ma'asyar al-Islam, inna lana
minal inayati ruknun ghaira munhadimi. Kata apa? Bergembira, berita gembira buat kita orang Islam. Inna lana minal inayati ruknun ghaira munhadimi. Sesungguhnya kita ni mendapat inayah, bantuan pertolongan daripada Allah, ruknun, tiang-tiang agama, syariat-syariat agama ni ghairu munhadim, yang tak boleh digoncang, yang tak boleh digugat. Jadi kita tak pernah takut dengan soalan. Tuan-tuan tengok, setakat Zakir naik pun tak perlu, dia tak takut dengan soalan-soalan orang kafir. Itu belum ulama, baru pendebat, belum ulama kita lagi. Sebab kita tak pernah takut. Islam ni kita tak pernah takut dengan soalan. Sebab kita berdiri dengan atas dasar keilmuan, dasar keintelektualan. Dan kitalah yang spark keintelektualan, yang spark adanya sekolah, yang spark adanya kajian-kajian ilmiah, saintifik, dan kitalah yang spark penubuhan-penubuhan universiti dalam dunia. Jadi kita tak pernah takut. Jadi bila kita berinteraksi dengan hukum dan teks agama, dalam keadaan kita tak ada alat untuk memahaminya, menyebabkan kita rasa benda tu sama, rasa tak ada nikmat dan macam-macam. Sebab tu masalah sebab kita membaca teks agama dalam keadaan yang kita tak ada roh dan kita tak ada alat. Ulama baca sentiasa rasa, ulama sentiasa bila baca Quran dan baca hadis dapat makna yang baru. Ulama sentiasa dapat makna yang baru. Sebab itu kita tak pelik kenapa sentiasa ada tafsir daripada zaman dulu, daripada tafsir-tafsir awal seperti tafsir At-Tabari, ataupun tafsir Al-Qurtubi, ataupun tafsir Ibn Kathir, ataupun tafsir Jalalain dan segala hasyiah-hasyiahnya. Ada juga tafsir bahasa Melayu, tafsir Badawi, tulisan Jawi, ataupun tafsir Nurul Ihsan. Jadi kenapa ada lagi? Sebab sentiasa akan ada kefahaman yang baru apabila kita baca teks agama. Yang mana Allah Ta'ala sediakan kefahaman yang baru ni untuk kita beramal dengan agama pada zaman kita. Setelah kita memahami konteks teks agama itu pada zaman dahulu, bukan semua konteks dan template zaman dahulu yang kita boleh amal pada zaman sekarang. Ada benda-benda yang kita perlu tajdid. Sebab itulah perlunya ada gerakan tajdid dan perlunya ada mujaddid. Sebab tu dalam hadis Nabi yang famous, Rasulullah kata pada setiap 100 tahun akan ada mujaddid pada agama. Bukan untuk ubah agama ni dan bukan untuk tukar teks agama tetap sama. Tetapi kefahaman bagaimana kita nak hidup dengan agama di zaman kita. Sebab itulah kita sebut agama ni dinamik. Dan masalah bagi orang yang tak faham dinamika agama ini menyebabkan dia tak boleh nak hidup pada zaman ni dan dia memaksa orang untuk pakai template yang lama untuk hidup pada zaman sekarang. Menyebabkan masalah orang lari daripada agama. Oh, semua benda haram. Bank semua tak boleh pakai, habislah kita. Macam mana kita nak hidup? Oh, simpanlah dalam tabung dekat rumah. Simpan bawah bantal, simpan bawah katil. Jadi ada pendapat orang yang macam ni. Jadi sebab dia tak dapat nak faham agama dalam konteks masa. Sebab tu kefahaman wakil ni penting. Kita ulang banyak kali. Jadi tak apa. Hari ni kita nak bincang tentang hijrah. Jadi kita nak lihat hanya pada satu aspek daripada hijrah. Hadis yang famous tuan-tuan dah dengar, insya-Allah kita baca sikit. Tapi insya-Allah kita pun semua dah hafal. Ambillah tabarukan kita baca hadis ni dan kita tengok apa kefahaman yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Daripada Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada mutasil di Imam Bukhari wa Imam Abu Dawud wa Imam Ibn Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Hadis yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab secara ahad, yang kemudian selepasnya menjadi mutawatir,
beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Hadis ni hanya kalau kita tengok dalam ulum hadis, kita belajar bahawasanya hadis ni memang diriwayatkan secara ahad oleh Sayyidina Umar bin Khattab saja. Maksudnya bila sebut ahad, maksudnya dia tersendiri, dia seorang-seorang je riwayatkan hadis tu. Sebab hadis dia ada beberapa kategori, melihat kepada perawi dia berapa ramai. Ada hadis kalau seorang je perawi kita sebut hadis ahad, kalau 2 orang perawi kita sebut hadis aziz, kalau 3 orang perawi di kalangan para sahabat kita sebut hadis masyhur. 3 dan ke atas hadis masyhur. Kalau lah banyak sangat sampailah tahap yang kita kata tak mungkin semua perawi itu menipu, kita panggil hadis dia mutawatir dan dia sama dengan Al-Quran. Dia punya weight dia sama dengan Al-Quran. Kita wajib percaya, wajib beriman. Hadis sahih kalau ahad masih lagi ada ruang untuk kita tolak. Masih ada ruang, walaupun di hadis tu memang boleh dibuat hujah lah, boleh dibuat hukum. Tapi masih ada ruang lagi untuk kita tolak. Tapi bila hadis mutawatir, dia punya berat dia, timbangan dia sama macam timbangan Al-Quran. Okey. Baik. Jadi kata Umar bin Khattab, dia kata apa? Dia kata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niat. Dalam riwayat lain, yang ni riwayat ni ialah riwayat daripada lafaz daripada Sunan Abi Daud. Kalau lafaz daripada Sahih Bukhari dia an-niyah. An-niyat yang ni ialah jamak. An-niyah ialah mufrad. Jadi apa beza? Bezanya ialah biasa ulama riwayat dengan lafaz mufrad. Sebab nak kata bahawasanya setiap amal tu dia mesti niat dia satu je. Tapi kita sebut juga ada yang disebut an-niyat, maksudnya boleh juga banyak niat dalam satu amalan. Sebab itulah ada kalau kita baca dalam Asbah Nazair, kita boleh solat sunat, solat lain, solat wajib tak? Solat sunat, kita boleh juga niat beberapa solat sunat dalam sekali solat. Contoh, ini biasa kalau kita belajar bab fiqh, nanti belajar dengan Ustaz Basri kan, Matla'ul Badrin tu tuan-tuan tanya. Lebih spesifik lah macam mana masalah ni. Tapi contohlah tuan-tuan solat lepas maghrib. Lepas maghrib kita ada solat apa? Kita ada solat awabin. Betul? Solat awabin paling kurang 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat, yang afdalnya 6 rakaat. Jadi nak solat awabin, kita nak solat awabin. Ada juga yang nama solat hifzul iman. Dan yang keduanya ialah solat ba'diyah lah, ba'diyah maghrib. Jadi macam mana kita nak solat ni? Kita kata ulama, kita boleh niat terus 3 sekali. Boleh niat terus 3 sekali. Macam mana? Niat lah. Saja aku solat ba'diyah maghrib dan awabin dan hifzul iman. Jadi kita dapat berapa solat? Dalam 2 rakaat kita dapat 3 jenis solat. Dikira 3 jenis solat, tak kira 2 je. Sebab itulah itu kita kata beza ibadah orang yang berilmu dan orang tak berilmu. Sama juga tuan-tuan masuk masjid kan. Tadi sebelum subuh kita sampai, orang imam Bilal muazzin dah azan. Kita masuk masjid. Bila kita masuk masjid, kita ambil wuduk dulu. Sebelum kita masuk, kita ambil wuduk dulu. Jadi ketika masuk masjid, kita disuruh, ketika itu ada 3 jenis solat yang kita sunat buat. Apa? Pertamanya solat sunat selepas wuduk. Kedua, solat sunat tahiyatul masjid. Ketiga ialah solat sunat qabliyah subuh. Jadi kita kadang-kadang kita lupa, kita terus niat qabliyah subuh. Kalau setengah pendapat ulama kata tak dapat pun. Kalau kita tak niat, kita tak dapat solat sunat tahiyatul masjid. Tapi ada setengah ulama kata dapatlah. So ikutlah pendapat tu. Tapi saya pegang pendapat yang kata tak dapat. Sebab kita kena pakai niat. Kalau tak niat macam mana nak dapat? Tak apalah, ada ulama kata dapat juga. Tapi wuduk memang tak dapat lah. Jadi kita niat. Ketika itu kita niat apa? Sahaja aku solat sunat qabliyah subuh dan juga tahiyatul masjid dan juga sunat wuduk. Dapat berapa? Dapat 3. Dapat 3 solat dalam 2 rakaat. Sebab tu tuan-tuan kena pandai. Kita nak ibadah ni kena pandai. Okey, jadi begitulah cara.
Dan adalah beberapa solat. Bukan semua solat kita boleh campur semua. Tak. Sama juga macam kita orang tanya, boleh tak nak qada, orang perempuan lah biasanya, nak qada puasa dalam masa yang sama nak juga puasa 6 Syawal. Kan? Macam mana boleh tak niat sekali? Imam ulama kata, ada yang kata yang boleh. Jadi kita niat dua-dua. Jadi kita niat dua-dua. Baik. Batu bincang pasal niat ni panjang. Ulama karang satu kitab pasal niat. Itu belum lagi, itu kita tak tengok lagi syarat-syarat niat. Ada berapa syarat-syarat niat? Ada 6. Kemudian ada berapa martabat niat? Ada 5 martabat niat. Jadi panjang lah yang kita nak bahas. Jadi bukan situ perbahasan mautik. Kita punya mautuk kita pada hari ni bukan itulah. Kita nak cerita pasal hijrah. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Jadi apa berdasarkan kepada apa niatkan? Sebab tu tuan-tuan, datang ke apa niat kita datang masjid? Niat dulu. Keluar rumah tu. Sebab itu ulama sebelum nak keluar rumah ada niat dia. Ada beberapa niatnya. Niat kita nak taat perintah Allah, niat kita nak cari kerja nak buat kerja untuk cari rezeki untuk family, niat kita untuk berjumpa dengan orang untuk silaturahim, niat kita untuk bantu orang di tengah jalan, banyak niatnya. Sebab tu sebelum kita keluar rumah, nak masuk rumah pun ada niat. Niat kita nak bermesra dengan ahli keluarga, niat nak bantu keluarga, niat nak bantu isteri, niat nak berkasih sayang, niat macam-macam niat. Semua tu tuan-tuan boleh tengok dalam kitab An-Niyat karangan Habib Sa'ad, Habib Muhammad Al-Aidrus. Ada dah terjemah dalam bahasa Melayu. Ada terjemah dalam bahasa Melayu. Saya tak pasti lagi kat mana nak cari. Dulu saya ambil daripada Habib Najmuddin Al-Khairi di Majlis Sawak Asabil Titik Ajaya. Saya tak pastilah kalau dia ada lagi kitab tersebut. Tapi kitab tu sangat bagus kan. Apa niat nak minum kopi, apa niat nak minum teh, apa niat kita nak baca buku, apa niat nak belajar, niat belajar. Saya kat sini saya tak buat lah. Kalau dengan anak dan murid saya buat kan, niat belajar dulu. Ada berapa belas niat belajar yang Imam Abdullah Alawi Al-Haddad sebut. Jadi niat, sebab apa yang kita dapat ialah bergantung kepada niat kita. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrah menuju Allah, barang siapa hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul, ini tak sebut. Dia tersebut barang siapa hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Atau kerana seorang perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ingin dituju. Jadi hijrah ni satu ibadah. Walaupun dia adalah perjalanan, samalah macam tawaf berjalan. Kan? Tawaf berjalan, sa'i berlari. Tak adalah berlari anak lah. Kan? Tapi dia ibadah. Jadi sebab tu kita ni ibadah ni bukan semestinya ialah something yang kena duduk kat masjid, duduk muka khusyuk. Yang lain pun khusyuk juga. Ibadah. Sebab kita buat tu kerana Allah. Dan itu adalah arahan daripada Allah SWT. Begitu juga kerja kita sehari-hari. Kita bawa kereta, kita pergi kerja, kita depan komputer, kita pun dikira ibadah. Bagaimana kita niat cari rezeki yang halal untuk anak isteri kita. Baik. Lihat bagaimana Allah Ta'ala melahirkan kasih sayangnya. Dalam surah ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut daripada awal yang saya sebut tadi, daripada surah Al-Hasyr. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Maksudnya, bagi orang yang fakir, yang berhijrah, yang diusir dari kampung mereka, kampung halaman mereka, dan dari harta benda mereka kerana mencari kurnia Allah dan Rasul dan keredaan Allah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Ayat ni kita nak sebut tentang orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur. Hari ini kita nak lihat aspek kejujuran dalam hijrah. Orang cerita perjalanan hijrah semua tuan-tuan insya-Allah lebih arif daripada saya. Kita tuan dah baca sirah Ibn Hisham, sirah Ibn Ishaq, sirah Al-Halabi, insya-Allah khair, tak ada masalah. Tapi kita nak tengok satu sisi bagaimana hijrah ni adalah satu benda yang sangat besar.
yang dia bukan sekadar kita ritual bukan sekadar ada perjalanan semata-mata, tetapi dia adalah satu bukti kejujuran para sahabat kepada Nabi SAW dan juga kepada Allah SWT. Baik, kita lihatlah bagaimana Allah melahirkan rasa kasihnya. Saya baca lah tuan-tuan kan. Saya sebab patutnya kena ceramah lah. Buat hijrah ni orang ceramah, orang forum. Tapi saya ni tak minat lah ceramah-ceramah ni. Jadi kita baca kitab lah. Lebih barakah dan ditulis oleh ulama'. Jadi ada barakahnya lah, kita ambil barakah daripada ulama'. Moga-moga kefahaman ulama' tu sampailah diwarisi kepada kita, insyaAllah. Dan kejujuran dia pun diwarisi kepada kita. Tuan-tuan, jujur ni kita kena belajar. Mungkinlah ada orang yang memang Allah Ta'ala kurniakan dia dengan sifat kejujuran. Tapi lama-lama pun setelah dihidupkan dalam dunia, budak dia adalah seorang yang jujur. Secara aslinya, baby, budak-budak kecil dia adalah orang yang jujur. Tapi dia diajar menipu oleh mak bapak dia sendiri juga. Dan juga adik-beradik dia. Dan juga orang-orang yang ada di sekeliling dia. Sebab itu budak kalau kita tengok, kalau dia betul, dia memang true dalam dia punya kehidupan. Kalau dia tak puas hati, dia cakap. Sebab tu dia mengamuk, dia tak kisah. Orang tua dia tak mengamuk. Kalau orang tua mengamuk kat tu, memang masalah lah. Tapi kebiasaannya kita dalaman saja. Kita ada apa kita panggil two face kan, two face. Muka dalam memang dah nak meletup dah, tapi muka luar senyum kan. Budak tak ada, kalau dia tak berhati, dia tak berhati lah. Sebab tu budak orang yang sangat jujur. Kita ni sebab tu iman kita ni biar iman macam budak-budak kan. Maksud iman macam budak-budak ni ialah sucinya mereka dalam apa yang mereka percayai itu sangat tulus. Yang tu kita nak. Baik. Tuan-tuan, jujur ni kita kena belajar dan kita kena ambil, dan jujur ni diwarisi. Sebab tu Allah Ta'ala jelas dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, dan Sidi Ahmad Zarruq sebut dalam kitab dia I'anatul Mutawajjihil Miskin ila Tariqatah wa Tamkin, dia sebut bahawasanya jalan untuk kita sucikan di hati kita, jalan untuk kita sucikan hati, sucikan diri, sucikan nafsu kita ni, betulkan nafsu kita ni supaya dia beribadah memang betul-betul ikhlas dan jujur kerana Allah Ta'ala semata-mata, ialah dengan duduk dengan orang-orang istinsyak rawaih as-sidqi bi mukhalatati ahlihi. Dengan duduk dengan orang ni istinsyak rawaih as-sidqi, menghirup kesegaran, haruman kejujuran dengan duduk dengan orang-orang yang jujur. Sebab umpama, macam mana nak masukkan ni? Umpama kita bau bunga kan. Kita ambil bunga bau, tapi tak tahulah bunga apa yang wangi. Saya bau bunga ros tak wangi pun. Kan orang, saya tak tahu kot saya punya bunga ros tu dia tipu kan, bunga plastik kan. Tak baulah. Saya tak tahulah, ikutlah tuan-tuan bunga apa kan. Biasa bunga yang kuat ni yang bunga yang orang letak kat kubur tu lah. Kan, yang tu memang kuat bau dia. Umpamalah kan, kita bau tu menghirup kesegaran udara, kesegaran bau bunga tu. Seumpama itu kita nak menghirup udara kesegarannya, haruman orang yang jujur. Kejujuran tu dia ada dia punya ma'ani dia ada dia punya haruman dia secara maknawi dia ada. Kalau kita duduk dengan mereka lama, kita akan rasa, kita boleh tahu orang tu jujur. Yalah, memanglah ada orang menipu, tapi asal kepada semua orang ialah kejujuran. Dan kita boleh rasa orang ni orang yang memang jujur, orang yang ikhlas, memang orang ni orang yang tawaduk. Kita boleh nampak dengan kita bersahabat dengan mereka. Sebab itulah asas dalam ilmu tasawuf ialah bersumpah, bersahabat dengan orang jujur. Sebab itu para sahabat bersahabat dengan Rasulullah, bersahabat dengan Sayyidina Abu Bakar, menyebabkan mereka jujur dalam kehidupan mereka. Jadi Allah Ta'ala suruh kita bersama. Ni dalil paling kuat kalau orang kata alah ni tipu je, tasawuf ni semua bohong. Allah Ta'ala suruh dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bersama. Kan? Bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur.
Dengan orang yang sedih, orang-orang yang telah jujur, mereka ni dalam hidup mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman mereka ni iman yang dah jujur, dah tak perlu apa benda lain selain daripada Allah. Selesai. Jadi kita disuruh bersama. Allah Ta'ala tahu susahnya nak dapat kejujuran. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita bersama dengan orang jujur. At least kau boleh nampak macam mana nak jadi jujur. Dan at least kau adalah sikit. Sebab itulah ulama' selalu sebut kalau kita duduk berkawan dengan tukang minyak, kita at least dapatlah minyak wangi sebotol walaupun 3 mililiter je. Kan? Tapi kalau kita duduk dengan tukang besi, kita dapat asap lah. Asap untuk tukang tu, nasi tak terbakar lah, dapat asap sikit. Jadi bau, busuk. Jadi samalah macam mana kita duduk dengan ulama, kita akan dapat ilmu. Kalau kita duduk dengan orang ahlillah, kita akan dapat Allah SWT. Sebab tu bersahabat dengan orang yang betul. Jangan kita jangan main pilih je sahabat-sahabat ni. Sebab tu ulama betul tulis bagaimana kita nak pilih sahabat, kan? Apa concern sangat kita nak pilih sahabat ni, kan? Ada concern yang besar. Sebab kehidupan kita ni tak lama dan kita tak banyak masa. Jadi bersahabatlah dengan orang yang betul. Orang yang tak menyesatkan kita dan orang yang tak bawa kita makin jauh daripada Allah. Kita ni memang dah jauh dah. Tapi kawan pula dengan orang yang makin jauhkan kita daripada Allah lagi pening. At least carilah point-point dalam kehidupan kita. Kalau kita tak sempat nak beramal pun, carilah masa, carilah jalan untuk kita buat apa pun kita makin dekat dengan Allah SWT. Contohlah, kita dalam kereta, boring kalau kita tak dengar apa-apa, kan? Kita nak agak ada halwa telinga. Maka daripada kita dengar radio, kita dengarlah ceramah. Okeylah, letih dah, 3 jam jalan nak balik. Contohlah nak balik Terengganu, kan? Saya tak tahulah, saya Ipoh dekat je. Saya keluar sini Gatri 2 jam je. Contohlah sini Terengganu paling lama berapa? 5 jam. Ada. Okeylah 5-6 jam lah kata. 3 jam, 2 jam dengar pun dah boring dah. Tapi kalau dengan Ustaz Zahar itu boleh lah, 6 jam pun tak ada masalah. Dengan ceramah saya memang boring. Jadi dengarlah video dah dengar ceramah tak dengar Al-Quran. Dah Al-Quran tak boleh, dengarlah qasidah, dengarlah nasyid. Yang nasyid-nasyid yang lama lah. Nasyid yang baru ni saya tak tahulah. Nasyid yang lama, saya zaman dulu saya dengar lagu-lagu saya, ialah kita seronok dengan melodi dia. Tapi sekarang bila saya dengar balik, subhanallah, antaranya ialah nada murni lah. Nasyid-nasyid nada murni, subhanallah. Ajar tauhid yang sangat tinggi. Ajar tauhid dalam lagu-lagu dia tu, ajar tentang tauhid yang subhanallah. Walaupun ialah mungkin dia adalah kesalahan-kesalahan dia duduk dia tu tak ada masalah lah. Tapi isi-isi dalam nasyid-nasyid dia tu boleh pakai, tak ada masalah pun. Jadi kita dengar. Jangan duduk seronok je, kan? Macam Raihan lah, asyhadu an la ilaha illallah. Yelah, okeylah, baguslah. Tapi cuba dengar apa yang dia nak kata tu. Cuba dengar apa yang dia nak sampaikan. Jadi kita bawa rohani kita berjalan memahami Allah SWT walaupun dalam keadaan berseronok. Para ulama baca qasidah bukan sekadar untuk berseronok-seronok. Memang betul qasidah untuk berehat, tapi ialah untuk berjalan juga menuju Allah SWT. Kita banyak kali dah cakap, tak ada satu pun dalam tarbiyah sufi yang mana tak bawa orang kepada Allah SWT. Cuma orang yang tak sampai sebab tak betul kaedah. Tak betul kaedah. Tuan-tuan bacalah qasidah-qasidah ulama tasawuf sufi. Sama ada bawa kepada Allah ataupun bawa kepada Nabi. Dua je. Bawa kepada Nabi pun bawa kepada Allah Ta'ala juga. Sebab takut bawa kepada Allah tu dia orang tak faham-faham. Bawa kepada Nabi lah senang sikit. Saya tanya kepada guru saya, kenapa ulama-ulama sufi semua bawa kepada Allah, kan? Susah. Perjalanan menuju Allah Ta'ala ni susah. Tapi ada setengah ulama yang lain, antaranya Habaib, bawa kepada Nabi SAW. Bawa selawat, bawa qasidah memuji Nabi, madih memuji Nabi, bawa maulid. Kenapa? Jadi dia kata sebab paling tidak tak sampai kepada Allah Ta'ala pun sampai kepada Nabi. Tujuan kita tak sampai kepada Allah pun sampai kepada Nabi. Baik, sampai itu kita sampai dengan kejujuran.
Lihat bagaimana Allah melahirkan kasih sayang, rasa kasihnya yang agung kepada para muhajirin yang diusir oleh kaum dan bangsa mereka sendiri. Bahkan ahli keluarga mereka yang terdekat sendiri tidak, bahkan ahli keluarga mereka yang terdekat sendiri. Jadi mereka ni bukan kena usir dengan orang musuh saja, family pun usir. Kan bagaimana terkenalnya seorang sahabat yang mak dia mogok lapar. Kan kalau selagi kau Islam, mak tak nak makan kan. Kita mak tak nak makan, problem tuan-tuan. Jadi tapi sebab iman tu lebih kita sayang, jadi dia tetap berhijrah. Seorang sahabat, siapa nama? Mus'ab bin Umair, kalau tak silap saya Mus'ab bin Umair. Kan antara ketua nakib yang dihantar oleh Rasulullah SAW ke Madinatul Munawwarah. Sakinah alaihi wassalam. Tidaklah mereka diusir melainkan kerana keimanan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepadanya. Tak diusir melainkan kerana cinta kepada Allah. Kita diusir sebab buat masalah. Kan? Engkau ni malukan bapak lah. Keluar kau daripada kampung, jangan kau balik lagi ke rumah. Macam tu. Tak, dia orang usir sebab beriman. Diusir sebab beriman. Imam Ibn Ajibah menjelaskan bahawa Allah menggunakan perkataan al-fuqara kan, lil fuqara al-muhajirin. Kenapa Allah Taala gunakan perkataan fuqara? Bagi menggambarkan keadaan orang-orang muhajirin pada ketika itu adalah kerana orang-orang kafir sudah menguasai harta benda mereka di Mekah. Jadi maksudnya mereka tak ada harta. Walaupun kita sebut Abdul Rahman bin Auf kaya, Osman kaya, semua kekayaan mereka itu mereka tinggal. Mereka, orang kafir kata kalau kamu nak pergi boleh, tapi tinggal semua harta. Tinggal. Macam tuan-tuan lah kan, orang kata tuan-tuan nak pergi masjid boleh, tapi kereta rumah semua ni kena tinggal. Macam mana? Nak tinggal? Kita pun Allah Ta'ala kata boleh solat kat mana-mana. Solat kat rumah pun okey lah. Itu kita. Itu kita. Baik. Ini perbandingan contoh je tuan-tuan. Dalam masalah praktikal, kita kena kira lain lah. Maka tekanan yang dihadapi oleh orang-orang Islam Mekah pada ketika itu dihadapi demi cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah menggambarkan niat agung para muhajirin yang bersusah payah dalam hijrah semata-mata kerana mengharapkan hanya kurnia dari Allah, mengharapkan hanya keredaan Allah dan ingin membela agama Allah. 3. Niat agung para sahabat ni, para muhajirin ni bersusah payah dalam hijrah semata-mata untuk 3. Mengharapkan kurnia dari Allah, mengharapkan redha Allah dan ingin membela agama Allah SWT. Tiada tujuan sesuatu ibadah dan amalan yang lebih mulia daripada niat dan tujuan yang tersemat di hati para muhajirin sebagaimana yang digambarkan sendiri oleh Allah. Inilah setinggi-tinggi keikhlasan dan kejujuran seseorang dalam kehambaannya kepada Allah. Bahkan Allah sendiri menjadi saksi kejujuran mereka terhadap Bahkan Allah sendiri menjadi saksi kejujuran mereka terhadap Allah. Tiada penyaksian dan pengakuan yang lebih benar dan lebih berharga berbanding penyaksian dan pengakuan daripada Allah. Baik. Jadi kejujuran mereka dalam hijrah ini Allah Ta'ala lah yang menjadi saksi kepada kejujuran mereka. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis dan Allah Ta'ala sebut perjalanan mereka dalam Al-Quran. Sedangkan kalau kita sebut tentang hijrah, orang sebelum sahabat pun hijrah dah. Kan? Nabi Ibrahim hijrah, Nabi Ismail hijrah daripada Palestin ke Makkah, kan? Ke Jazirah Arab. Orang-orang sebelum tu pun berhijrah. Nabi Musa berhijrah daripada Mesir ke Palestin. Jadi kenapa special sangat? Kan? Kenapa special sangat hijrah Nabi SAW dan juga para sahabat ni daripada Mekah ke Madinah? Sebab perjalanan itu semata-mata. Tak, jangan lihat perjalanan. Okey, perjalanan tu satu dah fantastik lah, yang sangat hebat. Kita tak ada masalah sebab tu. Tapi bukan sekadar itu yang kita nak ceritakan orang pada setiap tahun. Kita nak ambil point kenapa Allah Ta'ala highlight sangat. Dan Nabi highlight dan hadis yang disebut sebagai sepertiga daripada agama ataupun 1/2 daripada agama
ialah hadis tentang niat ni dan hadis tentang hijrah ni. Nabi sebut tentang ibadah yang sangat besar, iaitu hijrah, berbanding ibadah-ibadah yang lain. Maksudnya ibadah tu sangat besar. Kan? Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul. Jadi maksud tak sebut siapa yang bersolat kerana Allah dan Rasul. Tak, sebut hijrah ni sebab susah. Kan? Walaupun dalam kesusahan, dalam tu ibadah, kita dah sebut tadi, hijrah ni ibadah. Tapi kalau buat bukan kerana Allah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi jelas sebut, maka hijrah dia ke atas apa yang dia dapat atau apa dia niatkan atas hijrah tersebut. Secara zahirnya dia berjalan bersama Nabi SAW, pergi bersama Nabi ke Madinah, tetapi dia dicela sebab apa? Sebab niat dia bukan untuk Allah dan Rasul, tapi niat sebab nak kahwin. Kan? Hijrah Ummul Qais, Muhajir Ummul Qais. Kan? Orang tu dia nak berkahwin dengan Ummul Qais. Nama dia apa? Sahabat ni. Orang panggil dia Muhajir Ibn Qais lah. Muhajir Ummul Qais. Minta maaf. Muhajir Ummul Qais. Ya, orang yang berhijrah kerana Ummul Qais. Dia nak berkahwin dengan Ummul Qais. Tapi Ummul Qais dah berhijrah. Ummul Qais kata, kau nak kahwin dengan aku, kena hijrah lah. Maka dia berhijrah sebab Ummul Qais. Maka Nabi sebut, walaupun zahir difficulties dia kau buat sama, kau ikut Nabi, tapi dan kau dapat kesusahan yang sama, tapi kau dapat apa yang kau niatkan. Nak niat kahwin, maka dapat kahwin. Nak niat kahwin, maka dapat kahwin. Maka samalah macam kita, tuan-tuan. Kita solat, kita niat datang solat ni nak apa? Kita sedekah niat apa? Kita pergi haji untuk orang panggil kita haji, ataupun memang kita hendak mendapatkan keampunan Allah, yang mana memang Allah Ta'ala ampunkan semua dosa yang kita buat kalau kita dapat haji yang mabrur dan umrah yang mabrur. Jadi bergantung pada niat. Susah kita mungkin sama je dengan orang lain, tapi kejujuran kita dalam ibadah tu dengan Allah SWT, itu yang membezakan. Sebab selepas daripada Nabi pun ada lagi orang berhijrah. Ada lagi orang berhijrah. Dan ialah Nabi SAW sebut bahawasanya la hijrata ba'dal fath. Tak ada dah hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tetapi yang ada ialah bagaimana kita melawan nafsu kita. Maka itu pun adalah salah satu hijrah yang kita kena buat sekarang. Hijrah daripada diri kita yang lama kepada kejujuran. Kita dah banyak dah ibadah kita yang kita buat bukan kerana Allah. Hijrahkan diri kita untuk buat sesuatu kerana Allah SWT. Buat sesuatu kerana Allah. Selama ni mungkin kita buat, kita belajar, contohlah adik-adik ni kat belakang, belajar bukan kerana Allah. Tapi kita dengan sebenarnya semangat hijrah ni, kita kembalikan balik roh hijrah tu bukan semangat nak berjalan. Okey, dengan semangat roh hijrah ni, jom kita maraton 42 km. Bukan itu ceritanya. Yang ceritanya ialah kita nak suruh orang kembali balik buat sesuatu dengan kejujuran. Tu poin besar dia. Bukannya cerita tentang perjalanan, kita kena rasa macam mana Nabi berjalan susah ni, so kita buatlah lari berhalangan. Bukan tu ceritanya. Ceritanya ialah buat sesuatu jujur kerana Allah SWT. Ni poin hadis ni. Buat sesuatu memang khalis lillah, tulus ikhlas memang kerana Allah SWT. Jadi macam mana kita nak dapat kejujuran ni? Yalah, kita sebut dah tadi, bersama dengan orang yang jujur. Macam mana nak ikhlas? Ya, bersama dengan orang yang ikhlas. Tetapi adalah amalan yang ulama bagi. Imam Abu Hasan Al-Shazili, pengasas kepada tarikat Syazuliyah yang besar tu, yang terkenal tu, dia kata apa? Kalaulah kamu nak ikhlas, maka perbanyakkan baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Banyakkan baca kalau kamu nak dapat ikhlas. Ini fawaid lah, tuan-tuan. Ini fawaid. Faedah-faedah daripada beliau. Kalau kita nak jujur dalam percakapan kita, kan, paling tidak, ulama kata paling tidak, serendah-rendah kejujuran ialah jujur dalam percakapan. Maksudnya apa yang ada dalam hati kita, itulah yang keluar daripada mulut kita, bukan sebaliknya. Maka kalau kita nak jujur dalam percakapan, banyakkan baca surah Al-Qadar, kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Banyakkan baca dua surah ni untuk kita dapat ikhlas dan kita dapat siddiq, kejujuran. Sebab ulama kata tak ada dua yang sampaikan kita kepada Allah melainkan dua benda. Tak ada benda lain.
Kata guru kami tak ada benda lain. Syekh Yusuf Hafizahullah sebut tak ada benda lain yang sampaikan orang kepada Allah bukan sebab lama berada dalam tarifat, ataupun bukan sebab rapat dengan guru, atau bukan sebab banyak solat atau banyak zikir. Dah. Semua itu yang menyampaikan orang kepada Allah hanya dua, ialah ikhlas dan juga jujur, kejujuran. Allah Ta'ala terima dua benda ni je. Selain daripada itu tak ada pun. Haba'an manthura, tak ada pun. Jadi kita memerlukan kejujuran dan juga keikhlasan. Yang mana kita dapat ambil daripada cerita hijrah para sahabat Nabi SAW. Maka kejujuran akan dibalas dengan kejujuran. Ketika mana para sahabat Nabi berhijrah, maka Allah Ta'ala jadikan mereka disambut oleh orang-orang yang jujur untuk bantu mereka. Siapa dia? Para Ansar, orang-orang Madinah. Orang Madinah ni bukan hanya ketika mana para sahabat Nabi datang. Mereka ni memang Allah Ta'ala dah sediakan. Sebab tu kita bila baca sirah, kita kena baca juga cerita sebelum zaman pre kelahiran Nabi. Sebelum zaman kelahiran Nabi tu kita kena baca. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok kisah sirah, baca sirah Nabi, tuan-tuan akan tengok ulama-ulama biasanya dia akan cerita tentang siapakah itu kaum Arab. Kaum Arab ni ada 3 jenis. Kemudian dia akan pecahkan. Arab ni macam mana? Arab ni dah hilang. Arab ni yang siapa? Arab ni ialah daripada keturunan Nabi Ismail. Kemudian pecah-pecah Arab kat sini, Arab kat Yaman. Jadi bila kenal Arab ni, daripada Arab ni lahirlah Bani ni, kaum ni, lahirlah kelompok berapa ramai ni. Supaya apa? Supaya kita kenal. Sebab dia ada interrelated dalam hijrah Nabi dan juga dalam kehidupan Nabi sepanjang Nabi hidup. Dia ada related dia. Siapa pembantu-pembantu Nabi tu sebenarnya kebanyakannya ialah daripada ahli keluarga juga. Kalau bukan daripada Al-Hashimi, dia adalah daripada Quraisy. Kalau bukan Quraisy, dia naik lagi atas lah. Tapi semuanya ialah daripada keluarga Nabi SAW. Ada relatednya. Ada relate kat atuk ke, relate kat moyang ke, relate kat moyang ke-6 ke 7 ke 8 ke. Tapi semua tu interrelated. Sebab tu kita kena baca sirah, baca daripada awal. Bukan baca terus Nabi lahir je. Memanglah maulid tu permulaan sinarnya, tapi kita nak faham tu kita kena tengok dulu sebelum. Sebab tu kita tengok apa sejarah orang Madinah. Orang Madinah ni memang dia ni hati yang lembut. Tuan-tuan kalau tengok kita pergi umrah haji pula, kita pergi umrah haji, beza orang Makkah dan orang Madinah. Beza orang Makkah dan orang Madinah. Orang Madinah ni memang kalau kita jumpa orang Madinah yang asli, orang Madinah yang asli semua lembut. Memang orang-orang yang lembut. Rasulullah sangat sayang orang Madinah. Rasulullah sangat sayang orang Madinah. Rasulullah sayang orang Ansar. Rasulullah kata kalaulah dalam khutbah Rasulullah ada perang Hunain, Rasulullah kata kalaulah salaka Ansar Syu'bah wa salaka an-nas Syu'bah, Rasulullah kata aku akan, kalaulah Ansar berjalan pada satu jalan dan orang lain berjalan pada jalan yang lain, semua manusia berjalan pada jalan lain, maka aku akan berjalan pada jalan orang-orang Ansar. Rasulullah sebut, Rasulullah sayang. Dan Rasulullah kata kalaulah bukan kerana hijrah, maka aku akan dibangkitkan di kalangan orang Ansar. Kalau bukan hikmah untuk adanya hijrah, maka Rasulullah kata aku akan dibangkitkan di kalangan orang Ansar. Sebab tu kita kena sayang orang-orang Ansar. Nabi sebut, ya Allah rahmatilah Ansar dan anak-anak orang Ansar. Maksudnya anak cucu mereka semua diberkati dengan Nabi, doa Nabi SAW. Jadi sebab tu kita sayang mereka. Mereka ni daripada dulu lagi, sebelum zaman Nabi lagi. Mereka, sebab Allah Ta'ala hikmahnya, Allah Ta'ala dah sediakan orang-orang Ansar ni memang tempat untuk Nabi hijrah. Ketika mana mereka pada beberapa ratus tahun sebelum, saya tak ingat berapa ratus tahun, tapi sebelum Nabi lahir lah, sebelum hijrah Nabi ke Madinah, maka mereka ni memang dah baik dah. Ketika mana mereka diserang oleh Raja Tubbak. Raja Tubbak ni ialah raja daripada Yaman, daripada keluarga Al-Himyari. Yes, keluarga Al-Himyari. Kalau tuan-tuan tengok nama dia Al-Himyari ni, dia biasanya dia punya family tu daripada Yaman.
Jadi keluarga Raja Tuba daripada Yaman ni, dia pergi dalam conquest dia, dalam perjalanan dia untuk conquer lah. Zaman dulu dia orang nak mark territory dengan conquer negara-negara orang, tempat daerah-daerah. Jadi antara tempat yang dia pergi ialah dia pergi nak pergi serang Raja Tuba ni, nak serang Madinah. Kan? Jadi lawan tak apalah. Dah malam rehat lah. Jadi rehat. Bila rehat kat luar lah, takkan rehat kat dalam Madinah pula kena serang. Jadi rehat kat luar. Bila rehat kat luar, waktu malam tu rehat dalam tim, tiba-tiba dia nampak orang Madinah datang. Orang Madinah datang buat apa? Orang Madinah datang bawa makanan. Dia kata, ini apa hal ni? Ada racun kot? Tak. Dia kata, apa kau buat ni? Apa yang korang buat ni? Dia kata apa? Kita waktu siang kita perang lah. Tapi waktu malam, kami kena serve. Sebab kamu ni ialah tetamu kami. Kamu datang ke tempat kami ni, kamu sebagai tetamu kami. Tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala, subhanallah. Bagaimana ikram kepada dhaif. Kan? Ikramnya, bagaimana mereka memuliakan tetamu. Ni sifat-sifat orang Ansar. Yang jujur. Dan mereka itulah yang menjadi pembantu Nabi SAW. Daripada sejarah mereka lagi. Ni dah perang tuan-tuan, musuh. Kan patutnya kita buat culaan, kita nak bunuh aja kan. Letaklah racun racun ke ubat tikus ke bagi sakit perut kan. Julak ke. Ni tak, bawa makanan. Kamu memanglah kamu ni, tapi sekarang kamu ialah datang ke tempat kami, maka kamu ialah tetamu kami. Maka kami kena layan lah tetamu kami. Tetamu ada hak dia. Subhanallah, ini akhlak yang sangat hebat, umat yang sangat jujur. Dan inilah balasan kejujuran kepada para sahabat yang berhijrah. Bagaimana kita tak perlu ceritalah kan, ada yang offer wife, ada yang offer rumah kan. Tak masuk akal tuan-tuan, macam mana boleh offer wife, macam mana boleh offer isteri ni? Takkan tak sayang, tapi iman tersebut, jujurnya tersebut dalam nak apa kita ada ni, aku ada apa? Aku ada bini. Tak apalah, bagi bini lah. Dah tak ada benda lain. Ada bini je, bagilah bini. Ada seorang perempuan, mak Ummu Anas. Mak Anas bin Malik. Anas bin Malik ialah khadim Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah hijrah, mak dia kata, aku tak ada apa-apa. Nak bagi juga ke Rasulullah something. Nak bagi juga. Bagi apa? Nah, Rasulullah ambil anak aku ni, suruh dia khidmat kepada kau. Suruh khidmat kepada bagi anak tuan-tuan. Kita nak bagi kat cikgu, pukul pun tak bagi. Bukan pukul lah, rotan, minta maaf. Pukul janganlah. Nak bagi cikgu rotan pun kita tak bagi. Ni serah anak, buatlah apa yang kau nak buat dengan dia. Ini orang yang jujur dengan agama. Jadi belajar tuan-tuan daripada kejujuran ini. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan, hijrah kita tak bacalah sampai habis kan. Tapi poin dia apa tuan? Poin dia ialah jujur, Allah Ta'ala akan balas dengan kejujuran, dan Allah Ta'ala akan balas dengan keridhaan Allah SWT. Yang kita nak lihat daripada hijrah ni ialah perjalanan kejujuran. Bukan sekadar penat lelah dalam ibadah tu kan. Kita pun penat kan. Solat subuh ni penat kan? Kita nak buka mata kita tu, subhanallah, memang betul. Tapi kejujuran kita tu membuatkan kita datang juga. Biar kita buat ni kerana kita jujur dengan Allah SWT. Allah Ta'ala akan balas kita dengan sebaik-baik balasan. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya mohon maaf atas keterlebihan masa dah lepas waktu isyraq. Jadi yang baik itu datang Allah, kurang itu datang dari kematian saya sendiri. Di kesalahan kesilapan itu mohon teguran daripada tuan-tuan. Allah SWT ala wa ala. Sirri Fatihah. Alhamdulillah min syaitan rajim. Ihdina siratal mustaqim siratal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'afna bi'annana ta'afna wa annana asrafna 'alana wa ashrafna fatub 'alaina tawbah taqsil li kulli hawbah wastur lana al-'awrati wa amir rawati wa li walidina rabbi wa mawludina wa ahli wa ikhwani wa sa'iril khilal wa kulli li mahabbah aw jiratin aw sahbah wal muslimin ajma'in. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا بالجزاء منا بالمصطفى الرسول إن الله بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدالة الشرب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسبيحا كثيرا.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.